Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sebelum kiamat datang, pastilah Islam itu bangkit semula. Walaupun cara mulanya Islam bangun, dengan mulanya kiamat itu hanya sekadar masa memerah susu. Kebangkitan Islam sedang berlaku di seluruh pelosok dunia. Proses ini tidak akan berhenti selagi belum mencapai kemuncaknya dunia baru Islam. Dunia baru Islam kini semakin meriah dengan suasana pengamalan Islam. Ajaran Al-Quran dan Sunnah yang sudah ratusan tahun terabai telah dihidupkan semula dengan penyampaian dan perlaksanaannya yang canggih sesuai dengan kemajuan zaman sains dan teknologi. Suasana sedemikian lebih ketara dan dominan di sebelah timur, bertepatan dengan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala melalui lidah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, kami Ahlul Bait telah dipilih oleh Allah akan akhirat lebih dari dunia. Kaum kerabatku akan menerima bencana dan penyingkiran selepasku kelak. Sehingga datangnya satu kaum dari sebelah timur dengan membawa bersama-sama mereka panji-panji hitam. Di sebelah timur, suasana Islam lebih terserlah di alam Melayu. Proses kebangkitan Islam di sini tidak berlaku melalui revolusi bersenjata atau politik pilihan raya, tetapi ia muncul secara evolusi, ubah ansur yang lunak dan lemah lembut. Usaha menegakkan Islam pada diri, keluarga dan masyarakat dilaksanakan secara giat dan istiqamah, meliputi hablum minallah, berhubungan dengan Allah, dan hablum minannas, berhubungan antara sesama manusia.
Segala kegiatan hidup seperti ekonomi, pendidikan, perubatan, pertanian, sosial, siasah, budaya dan seumpamanya mula diselaraskan sejajar dengan tuntutan syariat Islam. Darul Arqam sebagai sebuah taifah yang diasaskan di Malaysia pada tahun 1968 menjadi tenaga penggerak utama dalam proses kebangkitan Islam kini. Di bawah pimpinan Syekhul Arqam, Ustaz Asy'ari Muhammad, Darul Arqam bergerak merealisasikan Islam sebagai agama yang syumul. Pembangunan insan menjadi teras pembangunan material. Di peringkat inilah, jiwa ahlinya disuburkan dengan mujahadah, muraqabah sebagai latihan jiwa untuk menyuburkan iman, membaiki dan mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matlamat hidup disatukan untuk mendapat keredaan Allah. Rasa ukhuwah dan kasih sayang disuburkan melalui program hidup berjemaah. Semua ini menjadi latihan intensif ke arah melahirkan 3 asas kekuatan jemaah Islamiyah, iaitu iman, ukhuwah, kefahaman dan keselarasan. Bermodalkan 3 asas kekuatan tersebut, Darul Arqam terus mengorak langkah membina kekuatan-kekuatan lain yang menghasilkan kemajuan di dalam pelbagai bidang hidup bermasyarakat dan negara. Pembangunan material dimulakan dengan membuka sebuah model perkampungan Islam yang pertama pada tahun 1972 di Sungai Penchala, 14 km dari Kuala Lumpur. Hari ini, lebih 40 buah perkampungan Islam telah dibangunkan di seluruh Malaysia dengan lebih 100 buah rangkaian cawangan perhubungan di seluruh dunia yang berpusat di Islamabad, Pakistan. Seterusnya, Darul Arqam secara aktif menceburi pelbagai aktiviti kemasyarakatan sebagai memenuhi tuntutan fardu kifayah. Pendidikan Imam Asy'ari At-Tamimi yang berpandukan sistem pendidikan Rasulullah dipergiatkan agar lahir insan yang mampu melaksanakan 2 peranan asasnya sebagai hamba Allah yang bertakwa dan khalifah yang memperjuangkan hukum hakamnya di muka bumi. Jiwanya diperkuat dengan keimanan yang teguh. Akalnya dilatih tangkas berfikir ke arah amal makruf. Sementara fizikalnya mampu mentadbir alam selaras dengan peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke arah kemajuan dan pembangunan.
Bermula pada tahun 1977, Darul Arkam memulakan kegiatan ekonominya atas dasar ingin memperjuangkan sistem ekonomi Islam yang bebas dari riba dan penyelewengan. Selain dari merupakan alternatif kepada masyarakat yang inginkan barangan buatan Islam yang halal lagi bersih mengikut syariat, ia juga bertujuan memantapkan kekuatan Islam dari sudut material. Dengan lebih 40 barangan berjenama Al-Arkam, Darul Arkam menyediakan pelbagai keperluan untuk dinikmati oleh masyarakat Islam seluruhnya, juga sebagai satu kaedah berdakwah ke tengah masyarakat. Sejak di awal penubuhannya, Darul Arkam amat mementingkan soal kebajikan. Ini perlu agar ahlinya dapat bertugas dengan selesa dalam keadaan kebajikannya terpelihara. Dengan tertubuhnya syubah kebajikan, ia dikembangkan untuk manfaat masyarakat Islam seluruhnya. Berbagai aktiviti dan program kemasyarakatan dijalankan merangkumi urusan perkahwinan, urusan jenazah, kemalangan dan bencana alam, kesihatan, sara hidup, khidmat masyarakat bagi membantu fakir miskin, anak-anak yatim, janda dan mu'allaf. Darul Arkam juga turut menyediakan rawatan pergigian, ibu mengandung dan bersalin. Ia dibangunkan sebagai model sebuah klinik Islam yang terkawal syariatnya dengan layanan dan rawatan yang mempamerkan akhlak Islamiah. Hasil dari sambutan yang menggalakkan, ia telah dikembang dan dimajukan pengendaliannya dengan bantuan peralatan perubatan yang moden meliputi kaedah homeopati dan alopati. Darul Arkam juga telah menceburi sektor pertanian sebagai satu projek sumber sara diri. Selain bertujuan untuk melatih berdikari, ia juga dapat menampung keperluan umat Islam. Menggunakan peralatan dan teknik moden, khidmat nasihat dari badan-badan pertanian, Darul Arkam telah mengusahakan projek pertanian dan peternakan ikan air tawar secara komersial. Darul Arkam juga menyediakan khidmat juruteknik pertanian yang dapat memberi nasihat dan panduan kepada masyarakat. Untuk memperluaskan lagi sektor ini, sebuah pusat latihan pertanian telah dibina di Batu Hampar, Perak. Melalui pendekatan dakwah yang mengutamakan lisanul hal wa lisanul maqal, berdakwah melalui perbuatan dan lisan, insan diajak, dididik dan dipimpin ke arah peranannya yang utama selaku hamba dan khalifah Allah yang hidup dan mentadbir alam ini selaras dengan peraturan Allah. Matlamatnya tidak lain tidak bukan untuk memandu manusia ke arah kesejahteraan di dunia dan keselamatan di akhirat. Bersesuaian dengan kepentingannya sebagai landasan kepada kebangkitan Islamiah, Darul Arkam telah mempergiatkan dakwah ke tengah masyarakat melalui ceramah umum dan lebih 500 kursus dakwah di dalam dan luar negeri. Dengan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, masyarakat diberi kefahaman Islam melalui program kuliah Fardu Ain, ceramah-ceramah dan majlis dialog untuk diamal dan dihayati. Meletakkan hati sebagai sasaran utama, Darul Arkam menampilkan kaedah berdakwah yang dipelbagaikan teknik penyampaiannya agar bersesuaian dengan pemikiran, watak dan budaya penerimanya. Teknik penyampaian ini kemudiannya diperluaskan melalui persembahan kebudayaan, penerbitan majalah, video dan kaset dan seumpamanya yang sebahagian besarnya telah pun berkembang sebagai syu'bah atau jabatan di dalam jemaah Darul Arkam. Kegiatan dakwah ini telah diperluaskan di arena antarabangsa bermula pada tahun 1979.
dengan menjalinkan hubungan baik dengan setiap golongan masyarakat meliputi golongan pekerja, pelajar, ulama hinggalah pemimpin negara. Darul Arkam telah mula mendapat perhatian di mata dunia. Kedapatan cawangan dan markas Al-Arkam di seluruh Asia Tenggara, benua Eropah dan Amerika, New Zealand, Timur Tengah dan Asia Tengah. Selain dari menghantar rombongan mubalik, Darul Arkam juga menjadikan pelajar-pelajarnya di seberang laut sebagai duta jemaah berdakwah sambil belajar. Al-Arkam mempunyai 50 pendakwah bertaraf antarabangsa, berkebolehan dalam pelbagai bahasa. Well, as one of the sisters has said, you feel almost protected, very protected and cut off from the rest of the vision of the world. So it's a very protected feeling, yes. Menyedari peranan media dalam mencetak fikiran masyarakat, Darul Arkam telah memperluaskan penyampaian mesej dakwah dan tarbiyah melalui media cetak dan media elektronik. Media cetak dimulakan dengan penerbitan akhbar edisi Jawi pada tahun 1977, diikuti edisi Rumi dan akhbar berbahasa Inggeris serta 3 majalah berbentuk majalah berita, wanita dan kanak-kanak yang cetakannya mencapai angka 400,000 naskah sebulan. Lebih 50 buku karangan Syekhul Arkam, Ustaz Asy'ari yang membincangkan soal politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan turut mendapat sambutan yang menggalakkan. Sementara itu, media elektronik pula melibatkan pengeluaran kaset dan video. Setakat ini, sebanyak 15 juta kaset telah dikeluarkan dengan 80 tajuk ceramah umum, bacaan ayat suci Al-Quran dan lebih 50 koleksi video yang turut merakamkan perkembangan semasa, dokumentari, dialog dan seumpamanya. Kursus dalam bidang penerbitan televisyen juga telah diadakan. Menceburi bidang teknologi tinggi dengan mengadakan beberapa siri kursus dan projek usaha sama dengan syarikat-syarikat antarbangsa. They give you create an envelope then. Very good write out. So you can just splash through and we give you this. Untuk yang more mekanik ni macam kita verify kereta daripada yang very portable. Darul Arkam sentiasa peka dengan perkembangan teknologi baru yang boleh mempercepatkan lagi proses penyampaian mesej Islam ke seluruh dunia. Sebahagian besar aktiviti yang dilakukan oleh Darul Arkam dijayakan dengan bantuan alat-alat sains dan teknologi.
sama ada dalam bentuk pementasan kebudayaan dan expo yang telah diadakan antaranya di Pusat Dagangan Dunia Putra Kuala Lumpur pada 1987, di Bangkok 1988, Medan 1990 dan London pada tahun ini. Inilah dia zikir kifarat. Indah pada diri mereka. Persembahan kebudayaan Al-Arkam menampilkan satu pembaharuan dalam mengetengahkan kesenian dan hiburan Islam kepada masyarakat. Ini menyedarkan mereka bahawa Islam juga menganjurkan hiburan yang mendidik, membangunkan jiwa Islamiah serta menanamkan rasa cinta kepada Allah. Darul Arkam mengambil kira kelengkapan infrastruktur dalam setiap aspek supaya sistem hidup Islam yang diperjuangkan menonjolkan imej yang baik. Mutu kemudahan infrastruktur dipertingkatkan dari semasa ke semasa. Maka lahirlah model perkampungan Islam yang teratur dan indah yang memenuhi konsep pembangunan masa kini. Tugas menegakkan kalimah Allah tidak dibatasi sempadan geografi. Bagi Darul Arkam, Islam mesti diperjuangkan ke seluruh pelosok dunia sesuai dengan sifatnya yang universal. Oleh itu, Darul Arkam melebarkan sayapnya ke peringkat antarabangsa. Turaju pemerintahan negara bukanlah matlamat. Sebaliknya, dunia patut ditunjukkan kepada kebenaran dan ianya hanya ada pada Islam. Yang kedua, pelaksanaan. Cara melaksanakan perkara itu mesti juga betul ikut syariat Islam. Yang ketiga, perkara yang dibuat itu mestilah perkara yang dibenarkan oleh Islam, baru jadi ibadah. Yang keempat, natijah ataupun hasil Ketika seluruh dunia sedang dilanda krisis ismi dan kejatuhan ideologi komunis, Ustaz Asy'ari tampil memperkenalkan Islam sebagai cara hidup, penawar dan jalan keluar kepada permasalahan sejagat.
Inilah Syekhul Arqam yang mampu menangani permasalahan dunia hari ini, serta jemaah Darul Arqam sebagai model untuk memperjuangkan Islam yang syumul telah mendorong serta memberi keyakinan kepada mereka untuk sama-sama menggemeling tenaga menuju ke satu matlamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala has enabled all of our dance to all party years. We are looking exclusively on Quran. When I say Quran, I mean Quran. Bila lemah kufur, tidak ada kasih sayang. Bila tidak ada kasih sayang, maka tidak ada lagi bertolongan, bekerja sama, tidak lagi mau menolong orang Islam, tidak ada lagi mau melihat yang satu sama lain, hanya hidup nafsi-nafsi. Dalam usaha untuk mempelbagaikan teknik dakwah melalui berbagai projek dan aktiviti, Darul Arqam memanfaatkan tenaga muslimahnya. Peranan mereka sebagai sayap kiri perjuangan bergerak cergas seiring dengan kaum lelaki. Muslimah Al-Arqam dididik untuk menjadi wanita solehah sekaligus serikandi Islam. Sebagai wanita solehah, selain menyembah Allah, tugas asas mereka untuk berkhidmat kepada suami dan mendidik anak manakala sebagai serikandi mereka melibatkan diri dalam bidang pendidikan, penulisan, perubatan, dakwah dan berhubungan, khidmat nasihat, kebajikan masyarakat khususnya untuk wanita dan nursery anak-anak. Bahkan di sektor ekonomi, Muslimah Al-Arqam telah berjaya mengendalikan sebuah anak syarikat, Solehah Enterprise, yang mengusahakan makanan ringan, pengurusan pasar mini, kedai jahitan dan gubahan bunga. Semuanya dilakukan dalam keadaan syariat terkawal dan akhlak Islam yang terpelihara. Kini sudah ada ribuan wanita Darul Arqam yang menggembelingkan tenaga mengikut bidang dan kemampuan masing-masing. Darul Arqam yakin bahawa zaman Ummah kedua akan muncul tidak lama lagi. Sejarah kegemilangan Islam ketika 1400 tahun yang lalu akan berulang kembali. Ketika itu nanti seluruh dunia akan diwarnai dengan Islam yang indah dan meriah. Islam akan bangkit sebagai satu kuasa besar dunia di celah-celah keruntuhan kuasa kufar. Dengan keyakinan inilah Darul Arqam sedaya upaya menyediakan model dan garis kerja yang jelas ke arah kegemilangan Islam kali kedua.
Darul Arkam Mara mengajak masyarakat bersama-sama berganding bahu bagi merealisasikan dunia baru Islam yang semakin hampir dan gilang gemilang. Pendek saja ayatnya tetapi bekerja dengan sungguh-sungguh dengan penuh ikhlas, mengikut ilmu pengetahuan yang tepat, walau dia orang baru tetap dinilai oleh Allah. Guest of Arkam, the Darul Arkam in Sungai Penchala. The movement has been very kind and generous, and they have exhibited high quality of dedication to the religion. The things I'm very much impressed is that here people are very independent in their daily life. Like they are very productive, they are working hard, they have the attitude that they like to learn, and they do a lot commitment to Islam. That's what I'm very impressed here. Before I came, I didn't know anything about this Arkam thing. I've never heard about it. So I'm very glad to have come here to know about this place, and I'm glad. I appreciate that. I like the way how they are productive, and how they interact with each other and work with each other. And I hope that even when I go to Australia, I hope that they have something like this. To me, Arkam is a new world to me. I've seen Islam really in its true perspectives. People are practicing Islam in their ways of life. So this is something we will, get a lot of experiences. And I hope we'll exchange ideas from time to time, and we'll be coming here to visit this place to profit more and more and more. It's a nice experience. It is a strange experience, definitely, to see people really in real Islamic form. It's a very beautiful thing. We are very happy to stay in Malaysia. We are very impressed that there is a very great Islamic society, independent society, and we want to see the same like this in our country, inshallah. Allahu Akbar, walillahil hamd. أحسنت ظني يا بشير يا